Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Okay, aku terpaksa pegang mic. So bila aku letak kat sini suara tak jelas lah, suara tak dengar. Aku dah edit pun tak dengar juga. Aku tak tahulah kenapa, mungkin nak kena beli mic baru. Okey, tapi tak apa. Hari ni aku nak ajak korang bersembang, berborak pasal satu kereta yang agak menarik jugalah, iaitu Kuzan ataupun dikenali sebagai Aokiji. Tapi get ready, aku akan guna kedua-dua nama ni, iaitu Kuzan dengan Aokiji. So aku harap korang tak keliru lah. Jangan risau, dua nama yang berbeza ni still orang yang sama. Aku akan cuba fokus kepada tiga perkara sajalah, tiga persinggahan. Yang pertama kita akan cakap pasal Aokiji punya kekuatan. Nombor dua kita akan cakap pasal personality dia. And ketiga kita nak cakap pasal apa yang berlaku pada dia selepas dia quit daripada Marine. Tapi sebelum mula tu aku nak ucap terima kasih lah kepada semua yang masih menyokong, yang masih menyupport and bagi komen-komen yang sangat-sangat membina sebelum ni. And kepada yang baru datang, aku harap korang boleh subscribe and like video ni. Aku harap korang enjoy lah. Cubalah stay sampai habis dan komen lah kat bawah apa pendapat korang. Minum sekejap guys, walaupun balik kerja penat. Okay, so first kita nak cakap pasal kekuatan dia. Bila cakap pasal kekuatan ni, tak banyak benda lah perlu nak dikatakan juga, sebab semua orang tahu kekuatan dia macam mana. Tapi antara cara yang boleh aku menjadikan benda ni lagi menarik dia macam ni lah. Kalau dalam dunia pirate kan, bila pirate-pirate bawahan ni dengar je nama Yonko, diorang akan rasa gerun, diorang akan rasa takut. Macam itulah bahayanya, macam mana tingginya level Yonko ni kan. Sebelum sampai ke level Pirate King, Yonko ni orang kata dah cukup seram dah untuk pirate. Tapi agak berbeza sikit lah dalam dunia Marine. Tapi konsepnya yang lebih kurang sama, di mana diorang akan gerun dengan Admiral. So walaupun Admiral ni atas dia ada lagi lah, macam Yonko tadi atas dia ada Pirate King. So Admiral ni atas dia ada lagi Fleet Admiral. Tapi Fleet Admiral ni dia punya spotlight dia tak seperti Admiral lah. Sebab dia ni, Fleet Admiral ni macam santai-santai lah, duduk kat office kan, bagi arahan, bagi tengok semua benda, just duduk kat meja dia je lah. Tapi kalau macam Admiral ni, tiga-tiga ni, kita boleh nampak yang dia ni, diorang ni selalunya turun padang terus lah. Di mana macam kita tengok dekat Sabaudi sebagainya kan, kalau diorang semua kalau boleh tak nak melibatkan diri pun dengan Admiral. Macam tu lah seramnya dengan Admiral. Sebab bila Admiral tu datang, jangan cakap pirate je takut, even marine tu pun semua terkejut. Macam Admiral datang kan. Macam tu lah besarnya efek bila Admiral ni membuat kemunculan. Diorang memang something yang sangat-sangat famous dan sangat kuat lah. Even diorang ni pun digelarkan sebagai aset yang sangat-sangat bernilai lah untuk both WG dan Marine, di mana diorang dinamakan sebagai the greatest military power. Nampak? So berbalik pada Aokiji tadi, Aokiji ni kita mula mengenali dia masa lepas kes Luffy and the gang lawan dengan Foxy Pirate tu kan. So time tu kita boleh nampak lah yang dia nak jumpa Robin, ada sedikit perbualan kat situ. Aku just recap secara ringkas lah. And then kita pun nampak yang dia pun ada berlawan sekejap lah dengan geng-geng Luffy tu kan. Even dengan Luffy sendiri pun dia lawan, and memang langsung tak ada chance lah. Dari situ kita boleh nampak pada waktu tu betapa jauhnya jarak perbezaan kuasa diorang. Memang langsung tak ada chance. Memang lain macam si Aokiji tu. Even pada masa tu juga dia pun lawan secara santai je, tak serius mana pun. Sangat-sangat berbeza pada situasi di Marineford Odd. Berbeza pula dengan situasi dekat Marineford Arc. Time tu kita boleh nampak yang Aokiji sedikit serius, ada sedikit all out lah. Kita boleh nampak macam mana dia lawan dengan Whitebeard, macam mana dia lawan dengan commander-commander yang lain. So time tu kita boleh nampak yang kekuatan Admiral ni bukan kekuatan yang boleh buat main lah. Diorang boleh control wall juga pada waktu tu. Walaupun kita nampak Akainu kena belasang Whitebeard, tapi ketiga-tiga Admiral ni still menunjukkan kehebatan diorang yang sangat-sangat menarik lah. And even sebagai Marine juga, ialah diorang ni bukannya mengharapkan devil fruit semata-mata. Diorang bila diorang jadi Marine, kita boleh nampak macam Kobe dan Helmippo kan, diorang pun kena bukan saja mempelajari lah, mempelajari saja tak cukup, diorang kena master dua jenis haki ni, iaitu Kenbo dengan Buso. So dengan memantapkan dua jenis haki ni yang diorang boleh belajar ni, itu pun dah cukup lah untuk menguatkan diri diorang kan, untuk menentang jahat-jahat, landu-landu dan sebagainya. And again masa Marineford War pun kita boleh nampak macam mana Admiral tunjuk kekuatan haki diorang. Diorang tak perlu punya haki pun, dah cukup ada dua haki tu je pun dah kita dah boleh nampak diorang ni bukan sampuan yang calang-calang lah, bukan something yang kata biasa-biasa je. Memang nampak lah hebat dia. Pasal devil fruit Aokiji ni pula adalah devil fruit jenis Logia. Here no Mi, kita nampak dekat Admiral yang lain pun sama juga, Logia juga macam Akainu. Logia yang jenis lava, yang macam campuran solid dengan liquid macam tu kan. Kizaru pula adalah Logia yang versi, aku tak tahulah apa nama saintifik dia, tapi cahaya lah, something yang memang langsung tak boleh nak sentuh, tak ada fizikal, tak ada bentuk. So untuk Aokiji dia macam menarik sikit lah, di mana dia adalah ice. So maksudnya kau boleh sentuh. Sebab tu lah masa korang tengok masa dia lawan dengan Luffy kan, so Luffy kan boleh tendang, Luffy boleh lawan dengan dia kan, sebabnya dia ice. So dia Logia yang masih boleh disentuh. Tapi still lah, kalau with haki kau
kau just boleh sentuh lah, kau tak boleh mencederakan dia kan. Sebab itulah masa Luffy bersepaikan dia dengan dia punya Gatling gun dan sebagainya, dan dia jadi macam ABC, jadi macam ais batu, tapi still Aokiji tak jadi apa-apa. Dia boleh sambung balik macam tak ada apa-apa lah, sebab yelah still Logia kan. Dia macam agak berbeza lah dengan Akainu dengan Kizaru, di mana Kizaru memang tak boleh nak sentuh langsung lah. Macam Akainu korang boleh still boleh sentuh, tapi come on lah guys, dia lava kot. Kalau kau sentuh terbakar lah korang kan. So korang jadi masa macam ais tadi, korang boleh sentuh tak jadi apa sangat, tapi itulah dia boleh bekukan korang pula. Dia ada effect dia juga. And then daripada situ yang kita boleh nampak, macam contohnya masa Doflamingo share dulu kan, dia tunjuk kuasa awaken devil fruit ni macam mana kan, di mana dia boleh effect keadaan sekeliling dia jadi benang. Kalau korang pergi balik dekat Aokiji, dia tak perlu ada awaken devil fruit pun, sebab dia boleh ice ke semua benda kan. Tak tahulah kalau dia memang ada kuasa awaken, tapi aku rasa dia adalah. Sebab kalau kita tengok effect yang berlaku dekat Pang Hazard tu pun macam memang nampak macam awaken punya effect kan. Tapi itulah still lah, sebab macam ni lah. Contohnya benda yang paling devil fruit user takut, yang paling nak cuba elakkan adalah air laut. Tapi Aokiji tak perlu elak benda tu jadi masalah untuk dia, sebab dia boleh bekukan air laut. Even common lah guys, even benda yang paling famous tentang Aokiji ni kan adalah dia punya transportation. Dia guna basikal, di mana dia pergi ke sana ke sini dengan basikal dia atas laut. Atas laut kan, dia bekukan, dia buat jalan ice dia sendiri, and then dia just kayuh lah basikal dia tu, which is like what? Which is something yang sangat-sangat menarik lah. Even kalau kita tengok dekat recent chapter ni pun, antara orang yang boleh buat macam tu pun macam Perospero lah. Tapi Perospero dia Paramecia kan, di mana dia buat gula kat bawah dia, and then dia travel atas laut. Siapa lagi komen kat bawah, siapa lagi yang boleh buat? Okay, now kita nak cakap pasal personality dia pula lah. Ini antara yang menarik lah, sebabnya kalau kita tengok macam mana Oda ni mainkan karakter ni, okay, dia macam ni lah. Macam Aokiji kan, buah dia kan, fruit dia kan sejuk kan, macam cool, ice, chill, macam tu kan. So macam tu jugalah perwatakan dia. Aokiji ni kita tengok dia macam relax, chill, dia lepek sana lepek sini, dia macam tak gelabah dah, dia macam relax, memanjang. Dia totally opposite dengan dia punya rakan sekerja dia pada waktu tu, iaitu Akainu. Akainu kan lava kuasa dia. So kuasa dia macam panas baran lah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak mengamuk kan. Macam tak friendly langsung lah kalau nak banding dengan Kizaru kan. And then sebagai seorang marine juga, boleh katakan macam ramai marine ni dia ada konsep justice yang tersendiri lah. Macam Aokiji pun tak terkecuali, di mana Aokiji ni dia ada konsep justice yang tersendiri pada waktu itu, iaitu lazy justice. Okay, kenapa lazy lah? Okay, kenapa lazy justice? Aku rasa semua ni bermula daripada insiden Ohara dululah. Sebab okay, masa tu kan diorang ni, dia macam dia dengan Akainu kan, waktu tu kan masih Vice Admiral kan. Tapi sebabkan diorang terpaksa ikut arahan yang hapuskan diorang, bunuh diorang semua, Buster Call dan sebagainya, aku rasa waktu tu Aokiji rasa macam this is wrong lah kan. Walaupun diorang dah langgar arahan, diorang dah buat something sepatutnya diorang tak buat, tapi tak perlulah nak sampai level macam tu kan. Macam Akainu memang relax je lah bunuh semua orang. Sebab time tu jugalah Aokiji ni macam tak suka dengan Akainu kan, macam geli kan, jijik dengan dia punya perangai tu kan. Dan daripada kesan tu jugalah kita boleh nampak yang Kuzan ni bila dia dah pegang pada lazy justice ni maksudnya dia macam buat indah tak indah lah. Dia macam malas nak tegakkan kebenaran sangat tu, sebab mungkin kebenaran tu macam tak wujud mana pun, sebab WG macam buat ikut suka dia je kan. So dia pun macam tu lah, dia pun malas-malas je lah karakter dia. And then satu lagi sebabnya macam macam Akainu ni, dia berpegang pada konsep absolute justice lah. Absolute justice ni memang konsep masih dia ada lah, yang even WG pun support. Di konsep ni dalam konteks yang senang nak faham adalah siapa-siapa yang buat salah, siapa-siapa yang melanggar arahan, siapa-siapa yang melibatkan diri dalam sesuatu benda yang salah, yang tak dibenarkan, diorang akan terus dikenakan hukuman. Sebab itulah kita boleh nampak yang diorang konsep macam ni dia agak kejam lah, agak tak berberi kemanusiaan, tak ada betul langsung. Totally berbeza. Kalau macam Aokiji ni, dia masih ada macam konsep moral support lah. Bukan dia je, kita boleh tengok selain daripada dia, kita ada macam Smoker Fujitora lah, jenis yang macam nak cuba mendegakkan something yang betul, and tak nak terlampau menyorok benda yang salah, and tak nak terlampau nak biarkan benda yang salah tu berleluasa lah, macam tu. Pada situ juga kita boleh tengok, walaupun personality dia macam tu, dia sangat-sangat committed dengan kerja dia lah kan. Yalah, walaupun WG dah arah macam tu, dia pun still ikut. Dan kita boleh nampak antara benda yang momen yang sedih, di mana dia terpaksa bunuh dia punya sahabat baik dia sendiri, iaitu Jaguar, masa insiden Ohara tu kan. Tapi dengan exchange, dia bagi life dekat Robin lah. Dan daripada situ juga dia memahati Robin sampai dia besar. Macam tu lah caringnya. Bukan, dia tak adalah macam direct sangat caring dia, tapi kita boleh nampak yang Aokiji ni dia jenis yang bukan buat kerja
secara kejam lah. Dia masih ada kata sifat compassion, dia still ada prihatin kepada sesuatu benda kan. Sebab yelah sampai hujung arc Water 7 Enies Lobby tu kan, masa dia buat party kat Water 7 tu kan, Okiji datang lagi sekali kan, jumpa Robin. Dia nak make sure yang Robin ni berada dengan orang-orang yang macam betul lah. Sebab Okiji ni satu lagi menarik, dia bukan jenis macam Akainu yang nak attack semua benda kan. Dia nampak yang Straw Hat ni ada baik dia juga, walaupun dia pandai kan. Contohnya macam masa lepas dia lawan Luffy tu lah kan, dia tak tangkap Luffy, ataupun dia tak tangkap orang lain, ataupun dia tak bunuh Luffy. Sebabnya dia terima kasih pada Luffy, yang Luffy ada buat tanggungjawab yang bagus juga, di mana dia selamatkan Alabasta dan dia kalahkan Crocodile. So orang macam Okiji ni dia macam respect lah benda tu kan. Sebab tu lah dia pun macam chill dengan Robin kan. Sebab kalau orang lain macam Akainu lah contohnya, kalau masa dekat situasi party Water 7 tu, aku rasa dah jadi kawah berapi dah semua orang kat situ kan. Dia dah bakar dah semua benda. Tapi Okiji dia memang chill lah, dia memang cool je orang dia. And dia pun risau jugalah, sebab dia pun kata dia orang yang lepaskan Robin. Dia pun takut lah kalau Robin salah guna kuasa, salah guna pengetahuan dia kan. Tapi so dia pun perhatikan Robin, and which is now dia nampak Robin dengan geng Luffy ni macam sesuai untuk dia. So dia pun relax je lah, tak ada masalah, dia tak kacau apa-apa pun. And then sampailah waktunya di mana Sengoku, Fleet Admiral pada waktu tu meletakkan jawatan dan